Silakan. Okey. Pak Jalil, Al-Quran ada tak cerita tentang fakta sains? Okey, soalan yang sahabat tanya, Quran ada cerita tak tentang fakta sains? Yang pertama, ingat ya, kita bukan gunakan fakta sains untuk membuktikan Quran. Fakta sains ini adalah sebahagian kecil dalam Al-Quran. So, saya bukan gunakan fakta sains untuk membuktikan Quran. Tapi soalan sahabat tanya adalah, adakah Quran sebut tentang fakta sains? Ada banyak. Ada seorang ulama yang saya kenal, saya lupa nama dia. Dia kata tidak kurang daripada 500 ayat Quran. Mengikut Zakir Naik, dia kata lebih daripada itu, lebih daripada 1000. Wallahu alam. Tapi bagi saya hanya nak bagi beberapa contoh established science. Contoh, Quran dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 30, menceritakan tentang Big Bang. Dia berkembang dengan laju, bergerak laju, kemudian perlahan-perlahan alam ini berkembang perlahan-lahan. Okey? Nah, ini adalah fakta hari ini kan. Tapi Quran dah sebut dah 1400 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran sebut tentang bentuk muka bumi. Dia kata dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat nombor 5. Surah Luqman surah 39 ayat 29, dan surah An-Nazi'at surah 79 ayat 30. Yang pertama dia kata daripada malam pelan-pelan merge tu tukar jadi siang, siang pelan-pelan tukar jadi malam. Satu lagi ayat sebut tentang the night overlap the day. Tahu overlap tak? Kalau orang pakai serban, dia serban overlap. Dia hanya mungkin bila dia bentuk bulat. Night merge the day. Kalau contoh night merge the day, kalau dia 4 segi, apa akan jadi? Night tukar jadi siang, tiba-tiba dia siang. Tapi sekarang ni kita malam tukar siang, dia pelan-pelan tukar ke dia sekaligus tukar? Pelan-pelan kan? Maka hanya praktik, hanya logical, bentuk dia bulat. Dalam surah An-Nazi'at surah 79 ayat 30 dia kata bentuk muka bumi ni adalah bentuk telur. Dia gunakan dahaha, datang daripada perkataan duhiyah. Bentuk tu bentuk telur, macam bentuk telur. Okey. Dan hari ini kalau kita pergi tengok gambar bentuk muka bumi, dia bukan bulat macam bola sepak, bola, tapi dia bulat macam telur. Macam mana Quran boleh ada cerita ini 1400 tahun yang lalu? Dalam Quran, dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 56, Quran ada sebut tentang deria sakit di bawah kulit. Dulu saya belajar kat sekolah, kalau tangan saya kena potong, dia kata signal datang kepada otak saya, baru kemudian saya tahu sakit. Sebenarnya kurang tepat. Bawah kulit di sini ada deria sakit. Kalau tak percaya, lepas ceramah ini kamu pergi ke dapur, ambil pisau kecil, tolong potong tangan sikit sajalah. Dia tengok tangan tu rasa sakit tak? Terus rasa sakit, betul? Bukan, tunggu signal. Dan satu perkara yang berlaku oleh seorang pakar saintis kulit di Thailand, saya dah pernah lupa nama dia, lama tak cakap. Dia pakar ini kulit ni, bawah kulit ni. Kemudian dia baca satu ayat Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 56. Okey, dia terkejut sebab Quran sebut bila Allah masukkan orang dalam api neraka supaya mereka kena bakar kan, dan mereka akan rasa sakit. Berarti indikasi bahawa bawah kulit ini ada deria sakit. Dia terkejut, dia kata ayat ini tak mungkin datang kepada manusia. Nabi Muhammad SAW pasti adalah pesuruh Allah dan Nabi atau Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi ayat surah Mukminun surah ke-23 ayat 14. Dalam Quran ini sebut tentang bayi dalam rahim ibu. Okey, peringkatnya tau. Dia bukan kata bayi dalam rahim ibu senang orang boleh tahu kan, tetapi nak cerita dalam rahim ibu tu, peringkat bayi tu berubah daripada alaqah kepada mudghah kepada izam kepada lahm. Macam mana dia boleh berubah? Macam mana Quran boleh tulis ini? Yang ditulis 1400 tahun lebih yang lalu. Saintis beberapa puluh tahun yang lalu baru dapat tahu peringkat bayi di dalam rahim ibu tu macam mana. Dan apa yang Quran sebut dengan apa yang saintis temui sebiji. Persoalan saya, macam mana Quran boleh ada cerita sedemikian? Kalau Quran bukan datang daripada Allah, datang daripada siapa?